Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah kita dapat bertemu pada pertemuan pada kali ini yang mana kita akan membahaskan berkaitan masalah fiqh, yang mana kita selalu menggunakan kitab Matan Safinatun Najah. Tapi dalam Matan Safinatun Najah tidak ada dibahaskan secara terperinci bab berkaitan hukum hakam berkaitan raya, berkaitan Aidilfitri dan selainnya. Jadi saya akan mengambil dari kitab-kitab yang lain lah. Kita akan bahaskan fiqh berkaitan raya, perkara sunnah-sunnah ketika raya, dan juga berkaitan solat ketika mana kita lakukan pada 1 Syawal, hukum hakam berkaitannya. Contohnya kita nak solat dekat mana, dan juga sekiranya kita terlupa takbir 7 kali tersebut, macam mana kita nak buat. Jadi ini mana kita akan bicarakan serba sedikit pada hari ini berkaitan hukum hakam, berkaitan bagaimana sunnah-sunnah yang perlu kita lakukan ketika hari raya. Hari raya Sabtu ke Jumaat ke, itu biar kepada orang yang berkelayakan lah yang akan tentukan. Kita hanya bincangkan tentang fiqh hukum hakam pada hari tersebut, apa yang mana kita akan lakukan. Yang pertama antara sunnah yang mana kita kena lakukan ketika mana pada 1 Syawal adalah kita menunaikan solat sunat Aidilfitri, iaitu solat sunat Aidilfitri. Ini antara yang mana kita perlu lakukan. Ada sebahagian mazhab yang lain sehingga mereka mengatakan wajib, fardu kifayah, tetapi mazhab Syafi'i mengatakan sunnah muakkadah, sunat muakkad, yang mana sunat yang mana dituntut untuk kita lakukan. Jadi sebab itulah kita pada 1 Syawal kita melakukan solat sunat Aidilfitri, kerana Nabi SAW tak pernah meninggalkan pun sepanjang mana bila solat ini difardukan. Rasulullah tidak pernah meninggalkan untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri. Sebab itu ada sebahagian ulama pada mazhab yang lain mengatakan wajib. Mazhab Syafi'i mengatakan sunat muakkad. Jadi kita kena lakukan perkara ini, yang mana solat sunat ini kita dituntut melakukan secara berjemaah. Persoalan yang ditanya, boleh tak kalau kita buat sendiri kat rumah, kita tak berjemaah? Jawapannya boleh. Maksudnya contoh kalau orang yang bekerja, dia bekerja ke, ataupun seorang wanita yang tak ada, dia tak boleh naik motor ke naik kereta, dia nak pergi ke surau masjid susah, maka kalau dia nak solat kat rumah boleh tak? Jawapannya boleh, dibenarkan benda tersebut. Sebab kita katakan dianjurkan untuk solat berjemaah di musalla, di tanah lapang, tempat solat ataupun masjid atau surau. Tetapi untuk orang yang dia solat secara bersendirian, boleh atau tidak? Kalau kita tengok di sini, bahawasanya disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau mengatakan anna salatal 'aid, sesungguhnya solat hari raya ini tushra'u lil munfarid, ia disyariatkan juga lil munfarid, untuk dilakukan secara bersendirian. Maksudnya kalau tak boleh, tak dapat untuk pergi berjemaah, dia boleh juga dilakukan lil munfarid, bersendirian. Kita duduk dalam rumah, kita solat kat rumah boleh. Fi baitihi, dia buat itu di rumah dia, au ghairihi, ataupun selainnya. Maksud selainnya tu apa? Contoh dia pergi office, dia shift pagi, dia kerja, hari raya dia kerja, maka dia juga boleh untuk menunaikan solat sunat Aidilfitri di office dia ke di mana-mana. Maksudnya boleh dilakukan secara munfarid, bersendirian kalau waktu dia kerja. Kalau contoh kita katakan kalau wanita yang mana dia tak boleh nak pergi, dia nak kena jaga anak-anak dia, dia nak pergi ke surau ke musalla ke masjid, tak boleh, nak kena jaga ramai orang, maka dia boleh solat di rumah. Tetapi kita katakan kalau kita yang tak ada apa masalah, yang boleh pergi musalla, boleh pergi masjid, boleh pergi surau, maka kita pergilah ke tempat tersebut. Kalau tak boleh, solat di rumah lil munfarid juga boleh untuk kita lakukan benda ini. Bila mana kita mengatakan bahawasanya boleh dilakukan di rumah berseorangan, kalau dia tak mampu ataupun ada masalah tertentu, dia kerja pagi ke shift pagi ke apa, soalan ditanya kalau dia solat lil munfarid untuk seorang-seorang ni, macam mana dia nak baca khutbah? Dia kena baca khutbah juga dah dalam keadaan ni. Jawapannya adalah, kalau kita tengok para fuqaha seperti mana Imam Khatib Syrbini, salah seorang ulama mazhab Syafi'i, beliau menyebutkan dalam kitab Iqna', beliau mengatakan untuk orang solat secara munfarid, bersendirian, maka tidak diwajibkan untuk dia berkhutbah, ataupun tidak dikenalkan untuk dia berkhutbah. Dia tak perlu khutbah pun untuk dia solat lil munfarid, bersendirian. Kalau bersendirian, maka dia tak perlu membaca khutbah. Demikian disebutkan oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi mengatakan lam yaktub ala sahih,
Maka orang yang mana dalam keadaan solat bersendirian, maka dia tidak perlu pun untuk berkhutbah menurut pandangan yang sahih. Jadi kita jangan risaulah, sebab setengah orang mungkin dia solat kat rumah lagi dia fikir nak khutbah macam mana. Jawapannya, kalau dia solat seorang-seorang, maka dia tak dikenakan pun untuk dia berkhutbah. Yang mana kalau dia solat dengan family dia kat rumah, itu dah khutbah lah. Sebab macam waktu PKP sebelum ni pun, kalau waktu PKP kita katakanlah kita tak berharap lah benda tu akan berlaku, kita berharap kita akan hidup aman. Sekiranya berlaku benda-benda sebegitu rupa, kita solat kat rumah dengan family kita, maka itu baca khutbah lah. Tapi kalau lil munfarid, bersendirian, maka itu tidak perlu untuk membaca khutbah. Okey, bila kita sebutkan khutbah ini, berkaitan khutbah ini dia dilakukan sebelum solat atau setelah solat. Kita katakan dilakukan adalah khutbah itu setelah solat. Dia berbeza dengan Jumaat. Kalau Jumaat, solat Jumaat, khutbah dulu baru solat. Tapi bila berkaitan solat Aidul Fitri, solat raya, Aidil Adha dan selainnya, bahwasanya kita mengatakan khutbah dilakukan ba'da solat, setelah solat. Kerana ada riwayat yang mana menunjukkan kerana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan juga Abu Bakar, wa Umar radhiyallahu anhuma, dan juga Umar radhiyallahu anhuma, yusalluna aidaini qabla khutbah, iaitu mereka menunaikan solat Aidil Fitri dan juga Aidil Adha qabla al-khutbah. Maksudnya mereka solat dulu, kemudian baru mereka berkhutbah. Itu dilakukan oleh Rasulullah, Abu Bakar dan juga Umar. Cuma ada sampai satu zaman yang mana mereka cuba untuk mengubah, buat solat dilepas mana khutbah. Ada yang cuba ubah, kemudian benda ini ditegur oleh orang lain. Ada salaf yang tegur benda ni. Maka kita katakan yang sunnahnya dilakukan oleh Nabi SAW khutbah setelah solat. Khutbah sunnah dilakukan setelah solat. Ada cubaan pada zaman, wallahu alam, tak silap saya, zaman Marwan, dia cuba untuk mengubah bahawasanya khutbah dilakukan sebelum solat, macam solat Jumaat. Ada cubaan untuk buat macam tu, tetapi perkara ini akhirnya ditentang oleh para salaf yang lain pada ketika itu. Jadi akhirnya kekal sampai ke hari ini, kita solat pun seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Khutbah raya berada setelah solat, bukan sebelum solat. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ni telah betul lah apa yang kita buat. Yang seterusnya pula, bila kita sebutkan tentang solat raya, sampai bila yang mana kita boleh lakukan solat raya ni? Jawapannya adalah sehingga yang mana sebelum masuk waktu zuhur. Qabla zawal, maksudnya sebelum masuk waktu zuhur. Kalau pukul 10 pagi kita boleh buat lah, tapi dah panas dah lah waktu tu 10 pagi. Sebab tu kita buat setengah tempat buat 8.30, 8.45, sebab waktu tu taklah panas sangat. Tapi kalau pukul 11, 12 tu dah panas dah waktu tersebut. Jadi kesimpulannya kita boleh melakukan solat tersebut sampailah qabla zawal, sebelum masuk waktu zuhur. Tempat untuk menunaikan solat di mana? Kalau kita lihat tempat yang mana untuk menunaikan solat ini, pada zaman Nabi SAW, baginda solat di musalla. Musalla tu maksud dia apa? Tempat orang mendirikan solat tetapi di tanah lapang. Kalau di daerah Nusantara ni, kalau musalla dia, kita sebut musalla, dia surau. Kalau kat Malaysia dan Nusantara. Tetapi kalau dalam riwayat kita baca berkaitan tempat Rasulullah dan para sahabat solat, bila disebut musalla, itu maksudnya tempat lapang lah kebiasaannya dalam bab solat Aid ini, iaitu mereka solat di tempat lapang. Maka bagaimana kita nak ambil macam ni hukum dia? Adakah kita dianjurkan untuk solat di tanah lapang atau di masjid? Imam Syafi'i melihat dari perspektif yang agak lain. Imam Syafi'i mengatakan, jika masjid tersebut wasi'an, kalau masjid di mana kita ada kat satu tempat, Malaysia ke mana-mana, wasi'an, luas, maka fassalatu, solat yang mana dilakukan di masjid yang luas itu lebih aula berbanding di tanah lapang. Itu pandangan Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i kata, dia tengok keadaan. Kalau masjid tersebut sempit, maka dalam keadaan ini solat di musalla, tanah lapang, kata Imam Syafi'i. Tetapi sekiranya masjid itu wasi'an, masjid itu dalam keadaan dia luas, maka dalam keadaan ini fassalatu fihi aula, solat di dalam masjid itu lebih aula untuk dilakukan. Itu pandangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Seterusnya, pandangan ulama-ulama mazhab Syafi'i dalam masalah ini juga berbeza pandangan. Iaitu maksudnya dalam masalah ni, ulama mazhab Syafi'i juga ada kepada beberapa pandangan. Ulama mazhab Syafi'i di Khurasan, mereka mengatakan bahawasanya solat di tanah lapang lebih afdal.
Itu ulama mazhab Syafi'i daripada Khurasan, mereka berpandangan solat di tanah lapang lebih afdal sebab untuk ittiba', untuk mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu ulama Khurasan. Ulama mazhab Syafi'i di Iraq pula mengatakan mereka cenderung dengan Imam Syafi'i, iaitu solat di masjid lebih afdal jika masjid tersebut dia wasi'an, dia lebih luas dan dia cukup untuk keadaan. Jadi sebab tu kita dengar kat Malaysia ada tempat yang mana solat di tanah lapang, ada solat di masjid. Kedua-duanya ada pandangan berkaitan hal itu. Kalau kita tengok ulama mazhab Syafi'i di Khurasan, mereka kata solat di musalla, maksudnya di tanah lapang, itu lebih afdal untuk ittiba' ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama mazhab Syafi'i di Iraq pula, mereka tengok konteks yang lain. Mereka mengatakan sekiranya masjid tu muat cukup, maka solat dekat masjid afdal. Kerana solat pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika hari raya tersebut, solat tu semua orang mai. Maksudnya dia katakan orang duduk jauh pun mereka akan mai solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka mai daripada kampung sana, orang Badui semua akan datang. Jadi Masjid Nabawi tidak mencukupi, tidak muat nak tampung semua tersebut. Sebab ada hadis yang Nabi sallallahu alaihi wasallam suruh apa? Baginda suruh keluarkan juga, maksudnya suruh orang yang mana wanita-wanita juga menghadiri solat tersebut. Jadi nak katakan penuh lah ketika keadaan tersebut. Maka kita katakan wanita-wanita yang boleh solat pergi juga solat. Wanita yang uzur tak boleh solat, mereka pergi juga tapi tak solat lah, mereka duduk belakang sikit, tak duduk sekali dengan tempat orang solat. Tapi nak katakan pada hari itu penuh orang, ramai orang. Orang daripada jauh juga datang, orang daripada kampung-kampung pedalaman, orang Badui, mereka datang juga untuk solat raya dengan Nabi SAW. Mereka travel untuk pergi. Jadi sebab itulah kita katakan tempat itu penuh. Itu asas dan hujahnya pandangan Imam Syafi'i dan ulama mazhab Syafi'i di Iraq yang mengatakan kalau masjid tu dia lebih besar dapat menampung orang, maka di situ lebih afdal. Tambahan pula, kadang-kadang kita dengar cuaca hujan. Kadang-kadang kita mungkin hujan, kalau hujan solat di masjid lah lebih afdal. Tetapi kalau suasana kita katakan elok, suasana kita katakan tak ada masalah semua, maka menurut ulama mazhab Syafi'i di Khurasan, solat di tanah lapang itu lebih afdal dalam keadaan ini. Jadi kedua-duanya ada hujah dan kedua-duanya ada benarnya dalam masalah ini. Jadi yang pentingnya solat. Yang pentingnya kita menunaikan solat, jangan kita tidak menunaikan solat ketika hari raya. Ia sunnah dilakukan. Sama ada berjamaah ataupun lil munfarid. Kita kena lakukan perkara tersebut. Seterusnya, sebelum kita sambung berkaitan solat hari raya yang mana kita akan bahaskan ini, maka kita pergi pula kepada perbahasan yang seterusnya, sunnah-sunnah yang lain. Tadi kita telah pergi sunnah pertama, solat raya. Itu sunnah pertama. Cara solat raya kita akan sebut lagi. Sunnah yang kedua adalah berkaitan mandi. Kita mandi ketika mana nak pergi solat hari raya ini. Kita kena bezakan mandi Jumaat dan juga mandi solat atau mandi pada hari raya itu, dia berbeza. Mandi Jumaat, apa beza dia dengan mandi pada hari raya? Perbezaan dia, untuk solat Jumaat, orang yang mandi disunahkan mandi untuk siapa? Kata Khatib Syrbini, lihadiriha, untuk orang yang nak pergi solat Jumaat. Itu kata Khatib Syrbini. Maksudnya mandi hari Jumaat itu untuk orang nak pergi solat Jumaat. Kalau orang perempuan yang tak pergi solat Jumaat, maka dia tidak disunahkan mandi Jumaat tersebut. Jadi mandi Jumaat adalah lihadiriha, untuk orang nak pergi solat Jumaat. Tapi kalau orang perempuan tu dia nak pergi solat Jumaat, dia disunahkan mandilah. Sebab kita tahu orang perempuan juga boleh pergi solat Jumaat. Mandi pada hari Jumaat sunnah juga, iaitu Nabi SAW sebut ghuslu yaumil Jumaah wajib ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat wajib ke atas semua orang yang mana telah akil baligh. Wajib di sini maksudnya adalah sunat yang dituntut, bukan wajib syar'i. Maksudnya wajib di sini adalah sunat yang mana dianjurkan, digalakkan untuk mandi pada hari Jumaat. Itu pada hari Jumaat. Mandi Jumaat dia bermula sunnahnya, ataupun kita katakan lebih tepatnya, permulaan untuk mandi tersebut adalah bila mana telah masuk waktu subuh. Tetapi yang lebih sunnah, lebih afdalnya pada dekat dengan nak pergi solat Jumaat dah. Itu lebih afdal. Makin dekat dengan waktu nak pergi solat Jumaat tu lagi afdal. Tapi bermula waktu, kita katakan bermula waktu untuk kita mandi untuk pergi solat Jumaat itu adalah pada waktu subuh. Contoh, kalau orang kerja hari Jumaat, dia kerja pada hari Jumaat, kemudian dia tak sempat nak mandi kat office nanti tengah hari, maka dia mandi awal pagi subuh tu nak pergi kerja, itu dah boleh dah. Dia bermula untuk mandi untuk pergi ke solat Jumaat tersebut. Tapi kalau orang yang cuti ataupun dia tak kerja pada hari Jumaat, dia mandilah pukul 12 tersebut, ataupun waktu yang lebih dekat untuk pergi
ke solat Jumaat. Makin dekat waktu dia pergi untuk mandi, makin banyaklah ataupun makin afdal dia lakukan. Sebab apa? Sebab dia mendapat kelebihan. Kerana Rasulullah kata ghuslu yaumil jum'ah wajib ala kulli muhtalim. Mandi pada hari Jumaat untuk siapa? Yang mana untuk orang nak pergi solat Jumaat, sunat. Wajib sini maksudnya sunat yang dituntut untuk orang yang mana nak pergi, iaitu ataupun untuk orang yang betul telah akil balik. Itu hari Jumaat. Stop, habis itu. Kita pergi pula kepada solat ataupun mandi pada hari raya. Mandi raya berbeza. Mandi raya dia bermula pada waktu bila rasanya? Bila mandi raya? Mandi raya ni dia bermula pada, kita katakan, nisfil lail. Maksudnya pada separuh setengah malam dah. Lebih kurang pukul 1, pukul 2 dah mula dah ketika tu. Boleh mandi dah. Tapi kita taklah mandi waktu tersebut. Nak katanya boleh lah. Bermula dia separuh malam tu. Dah boleh untuk mandi raya. Iaitu pada pukul 1 ataupun pukul 2 macam tu dah boleh dah bermula di situ. Tetapi yang lebih afdalnya ketika dekat dengan waktu nak pergi ke solat raya. Itu yang lebih afdalnya waktu tersebut. Itu yang pertama, perbezaan dengan mandi Jumaat. Perbezaan yang kedua, mandi Jumaat tadi kita kata untuk lihadiriha, untuk orang yang nak pergi solat Jumaat. Tapi mandi raya ni, kalau dia tak pergi solat Jumaat pun, kalau dia tak pergi solat raya pun, dia juga disunnahkan untuk mandi. Contoh, dia duduk rumah je, dia tak pergi pun. Ataupun dia, kita katakan tadi, dia nak pergi pejabat dia pergi office, dia tak pergi pun join orang solat raya dekat musalla, kat masjid. Maka dia juga disunnahkan untuk mandi, untuk orang yang sebegini rupa. Jadi kita katakan yang kedua perbezaannya, mandi raya ini terpakai juga untuk orang yang mana dia tidak join untuk solat di musalla tadi. Ini yang mana kita katakan yang kedua untuk orang yang mana mandi raya. Jadi dia berbeza dengan mandi Jumaat. Mandi Jumaat mula waktu subuh. Kalau mandi raya mula setengah malam itu, pukul 1 ke 2 tu dah mula dah. Tapi lebih afdal kita solat untuk ataupun kita mandi untuk raya tersebut lebih dekat dengan waktu kita pergi menunaikan solat raya. Itu waktu yang mana lebih dianjurkan berkaitan tersebut. Yang seterusnya kita tengok berkaitan mandi ini. Disebutkan bahawa Abdullah ibn Umar daripada Nafi' menyebutkan Ibnu Umar ni kita tahu dia adalah sahabat Nabi SAW yang betul-betul nak ikut sunnah. Dia betul-betul nak follow Nabi SAW. Nafi' menceritakan bahawasanya An-Nafi' anna Abdullah bin Umar kana yaqtasilu yaumal fitri qabla an yaqdu ila al-musalla. Iaitu disebutkan bahawasanya Ibnu Umar ni dia selalu yaqtasil. Dia akan mandi dulu qabla an yaqdu ila al-musalla, sebelum dia pergi ke musalla. Maksudnya sebelum dia pergi ke tempat untuk solat. Musalla kita katakan tempat untuk solat di Tanah Abang lah. Sahabat-sahabat dia solat kat situ. Sebelum dia pergi, Ibnu Umar dia akan mandi. Dia akan mandi terlebih dulu sebelum pergi. Jadi kita pun hakikatnya kita akan mandi juga sebab kita nak pergi solat raya. Sebab kita bangun pagi tu takkan kita tak mandi. Maka kita pun niat untuk mandi untuk solat raya atau mandi untuk hari raya sekali lah, lebih tepatnya mandi untuk hari raya tersebut. Maka akan dapat berpahala. Jika kita tengok Islam ini, mandi pun dapat pahala. Benda yang mudah. Mandi raya, walaupun orang yang mandi tersebut dia tidaklah menghadiri solat raya di musalla, dia juga mendapat pahala sunnah untuk mandi ketika itu. Kita tengok yang lain. Dalam Islam, mandi dapat pahala. Mandi Jumaat dapat pahala. Mandi junub, mandi wajib dapat pahala. Kemudian kita mandi untuk raya ni pun dapat pahala. Setelah itu, kita makan pun dapat pahala. Kita akan dengar sunnah yang seterusnya adalah berkaitan pada hari raya ni, kita makan sedikit sebelum raya. Itu sunnah yang seterusnya. Sunnah seterusnya adalah pada hari raya kita makan sedikit sebelum pergi solat raya, lebih tepat. Kita makan sedikit sebelum pergi solat raya. Bukan sebelum pergi beraya rumah orang, bukan. Sebelum solat raya. Itu adalah sunnah yang dilakukan. Kenapa? Kerana untuk membezakan dengan Ramadan. Kan pada sehari sebelum 1 Syawal adalah Ramadan. 29 Ramadan atau 30. Sebab kita dah sebut sebelum ni, kita puasa sama ada 29 atau 30 je. Tak ada pun 28. Maka sebelum kita raya kita puasa. Jadi sebab itulah sunnah sebelum kita nak pergi ke solat raya, maka kita disunnahkan untuk makan terlebih dulu sikit. Kita makan tamar ke, dalam hadis sebut, ataupun dalam riwayat lain dia sebut makan tamar lah. Tapi kalau kita duduk di Malaysia ni, kita nak makan kuih ke, ketupat ke, itu tak ada masalah lah, asalkan makan sikit. Itu point dia. Makan sikit apa-apa pun. Kita nak makan tamar tak ada masalah lah. Tapi kita katakan makan dulu sebelum pergi. Kita tengoklah dalam agama kita, ada kalanya makan dosa.
Contohnya waktu Ramadan, kita makan sengaja siang hari waktu lah, berdosa. Ada ketika pula makan berpahala. Contohnya kita makan sak, kita bersahur. Rasulullah sebut tasahharu, bersahurlah kalian. Rasulullah suruh kita bersahur. Jadi ada ketika makan dapat pahala, itu sak. Ada ketika kita berbuka puasa. Kita berbuka puasa iaitu waktu mana kita mempercepatkan berbuka. Mempercepatkan berbuka tu maksudnya bukan kita buka awal waktu. Sebab kita tengok kat laman sosial kan ada orang silap faham. Bila kita sebut disunahkan untuk berbuka dengan lebih cepat, ajalu, mempercepatkan buka puasa. Ada yang salah faham, dia ingatkan berbuka tersebut sebelum masuk waktu. Bukan, maksudnya bila azan tersebut kita baca doa makan. Itu maksud dia. Bukanlah maksudnya awal minit 2 sebelum azan. Itu salah faham. Sebab tu kita kata kalau baca hadis sendiri-sendiri boleh sesat tak? Kalau orang yang mana baca faham sendiri ya boleh menyeleweng lah. Nabi sebut yang lain, kita faham yang lain. Bahkan tak ada ulama pun yang sebut maksudnya berkaitan yang mana kita katakan yang mana ajalul fitr, iaitu mempersegerakan berbuka itu. Tak ada pun ulama kata dia dianjurkan buka 2-3 minit awal sebelum azan, tak ada. Ataupun 2-3 minit sebelum masuk waktu. Maksudnya ajalul fitri, bila mana masuk waktu itu kita baca doa, kita makan. Itu maksud dia. Sebab kita tak mau jadi macam Syiah. Syiah dah berbuka lambat. Syiah dah berbuka puasa lambat. Dia akan tangguh dulu. Jadi kita nak ikut sunnah Nabi SAW, iaitu bagi dia kata ajalul fitr. Kita mempercepatkan berbuka, iaitu bila azan ataupun masuk waktu kita baca doa sikit, kita pun makan. Itu sunnah Nabi SAW dalam bab ini. Bukan maksudnya kita buka puasa awal 2-3 minit. Itu haram lah itu. Kalau kita buat dengan sengaja, berbuka puasa awal 2-3 minit, itu perbuatan yang haram. Bahkan walaupun kita dah berpuasa dah pagi tadi, puasa kita pada hari itu tidak, maksudnya telah terbatal puasa itu. Jadi sebab itulah pentingnya ilmu dalam kita melakukan ibadah. Takut kita tersalah dalam bab berkaitan hal ini. Okey, sekarang kita berapa sunnah dah kita sebut? Sunnah raya. Jadi kita sebut solat, kemudian kita sebutlah berkaitan mandi. Yang ketiga pasal makan. Kita menyebutkan berkaitan sunnah-sunnah itu. Yang seterusnya adalah ini sunnah yang mana kita semua orang Melayu praktikkan lah, iaitu memakai pakaian terbaik ketika mana raya. Memakai pakaian terbaik ni sama ada kita memang dah ada pakaian yang terbaik di rumah kita, ataupun mungkin kalau ada yang mana dia beli baju raya baru ke, tak kisahlah, asalkan hari raya dia memakai pakaian terbaik. Kerana Nabi SAW, kerana Nabi SAW jubbatun, iaitu Nabi SAW ada jubah yang mana Rasulullah jubah tersebut memakai pakaian itu hanya pada hari raya dan hari Jumaat. Maksudnya Rasulullah mempersiapkan pakaian yang mana yang paling baik. Maksudnya pakaian Rasulullah tengok itu pakaian yang terbaik bagi Nabi SAW, yang mana baginda akan pakai pakaian itu pada hari raya dan juga akan pakai pada hari Jumaat. Jadi kita tak kisahlah beli baju raya ke, ataupun kita memang dah ada pakaian terbaik kat rumah kita ke, kita pakai pakaian itu pada hari raya, maksudnya 1 Syawal, itu kita telah mengikut sunnah Nabi SAW. Tak perlu pun. Maksudnya bukanlah diwajibkan beli baju raya. Tak. Kalau kita ada kat rumah baju yang elok dan kita rasa baju tu baju yang terbaik kita ada, baju tu kita tak bukan pakai selalu, maka baju itulah kita pakai ketika berhari raya. Sebab waktu itu sebab Rasulullah pun pakai pakaian yang terbaik. Itu telah dapat sunnah kalau kita pakai pakaian terbaik. Jadi jangan risaulah. Jangan risau kot-kot ada orang yang mana tak beli baju raya, dia kata macam mana aku nak amal ni. Tak. Baju kita yang ada lama-lama pun kalau baju tu terbaik, kita boleh pakai pakaian tersebut. Tapi kalau janganlah kita pakai baju pengantin waktu kita dulu-dulu tu, janganlah. Itu mungkin dah ketat habis dah semua. Maka kita pakai baju-baju yang mana yang terbaik yang kita ada. Itu berkaitan serba sikit sunnah yang mana kita lakukan ketika mana 1 Syawal. Yang seterusnya juga adalah kita memperbanyakkan takbir. Kita bertakbir ketika mana sebelum mana kita sebutkan, sebelum kita pergi ke solat raya tersebut, maksudnya waktu subuh tersebut, malam tersebut, dan juga dalam perjalanan kita untuk menuju ke musalla, kita bertakbir ketika itu. Kita bertakbir memuji Allah, membesarkan Allah ketika itu. Maka itu kita katakan boleh dilakukan. Dan lafaz takbir ni berbeza-beza lah. Sahabat pun, sesama sahabat pun ada yang lafaz yang begini, ada lafaz yang begitu. Hakikatnya apa yang kita praktikkan di Malaysia ini telah betul lah. Lafaz takbir tersebut tak ada masalah untuk kita lakukan. Jadi yang pentingnya untuk kita membesarkan Allah, kita menyebut dan memuji nama Allah Subhanahu Wa Taala ketika waktu tersebut. Kerana besar sebenarnya kelebihan kita memuji Allah, menyebut nama Allah. Mungkin kita tak apa sedang.
Kita sebut Allahu Akbar, itu kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana ada hadis yang mana menyebutkan bahawasanya sahabat bertanya, inna syara'i al-Islam qad kasurat alaina. Sesungguhnya syariat Islam ke ni, maksudnya syariat Islam, jalan menuju kebaikan ke Islam ni banyaklah dalam Islam. Jadi sahabat tanya, selain mana benda-benda yang wajib ni, apa lagi yang mana kami perlu untuk tekankan, untuk kami pentingkan? Maksudnya selain yang wajib tadi dah, Rasulullah sebut berkaitan zikrullah, memperbanyakkan mengingati, menyebut nama Allah. Jadi bila kita sebut Allahu Akbar, itu maksudnya kita memuji Allah, membesarkan Allah. Itu termasuk dalam ketaatan dan termasuk perkara yang mulia. Jadi sebab itulah jangan kita tinggalkanlah berkaitan takbir raya ni. Kita bertakbir kat rumah pun tak apa, tak ada masalah. Kita takbir kat rumah seorang-seorang, mungkin untuk wanita yang tak pergi ke masjid ke apa ke, sambil duk ayam ketupat tu, boleh kita bertakbir, tak ada masalah untuk kita lakukan perkara tersebut. Sebab ini kebaikan tu banyak untuk kita lakukan. Bila kita sebutkan zikir tadi, zikir tu apa maksudnya? Zikir dapat difahami sebagai dua. Selalu kita sebut zikir kan, zikir tu apa maksud? Zikir kita katakan dia dapat difahami secara dua kalau dari segi bahasa. Yang pertama adalah zikir tu asyai', satu perkara yang mana yajri ala lisan, perkara yang mana berada di atas lisan kita. Maksudnya kita dapat cakap sekarang ni, ataupun kita memuji sesuatu perkara, itu dapat dikatakan sebagai zikir dari segi bahasa. Yang kedua, zikir itu adalah istihdaru syai', kita menghadirkan sesuatu dalam hati. Maksudnya kita mengingati sesuatu perkara, kita ingat sesuatu perkara, itu zikir. Itu dari segi bahasa. Tetapi zikir yang mana kita katakan yang sunnah pada satu Syawal itu adalah zikir yang mana kita katakan dengan maksud pertama, iaitu kita satu asyai', satu lafaz, satu perkataan yang mana yajri ala lisan, yang mana yajri ala lisan, berada di atas lisan kita. Kita memuji Allah Subhanahu Wa Taala. Takbir itu bukan sekadar kita takbir dalam hati, tak. Takbir kita sebutkan di lisan. Bila kita sebutkan di lisan, lidah kita ni akan menjadi saksi di akhirat kelak. Maka sebab itu kita bertakbir, kita sebutkan di mulut kita pada satu Syawal tersebut, bukan sekadar dalam hati. Sama juga macam takbiratul ihram dalam solat. Takbiratul ihram kita tidak melakukan dalam hati. Sebab tu berkaitan takbir, zikir ini, memuji Allah ini, ada takbir ataupun zikir yang wajib, ada yang sunat. Antara zikir yang wajib, takbiratul ihram. Maksudnya takbiratul ihram tu kalau kita tak sebut, itu menyebabkan tak sah solat, maka itu adalah merupakan perbuatan yang wajib. Ada juga zikir yang sunnah, seperti mana kita katakan kita bertasbih, berzikir ketika mana sujud dan rukuk, ataupun kita membesarkan Allah pada satu Syawal, kita sebut Allahu Akbar, itu sunnah, dia tidak wajib. Jadi kita kena bezakan hal ini. Walaupun kita katakan sunnah, dia tidak wajib, kita buatlah benda tersebut, sebab itu merupakan salah satu syiar Islam. Para sahabat dan Nabi SAW, mereka membesarkan Allah ketika waktu tersebut. Jadi itu antara kelebihan zikir yang ataupun kelebihan memuji Allah yang mana kita perlu lakukan. Sebab mungkin kita terlepas pandang berkaitan hal ini, kerana kelebihan berkaitan zikir, dia ada sangat banyak kelebihan berkaitan hal tersebut. Seterusnya sekarang kita akan pergi kepada solat hari raya. Tadi yang pertama, sunnah yang pertama tadi, kita membahaskan tentang hukum hakam berkaitan solat sunat hari raya ni. Yang pertama sekali, kita ketika menunaikan solat hari raya, takbir pada rakaat pertama kita lakukan berapa kali? 7 kali. 7 kali yang kita lakukan itu tidak termasuk takbiratul ihram. Maksudnya 7 kali itu bukan termasuk takbiratul ihram, tak. Maksudnya dia berbeza. Takbiratul ihram lain. Contoh Allahu Akbar. Kemudian kita takbir 7 kali setelah itu, dia tak termasuk takbir yang pertama 7 tadi. Kesimpulannya kita katakan 7 takbir itu kalau tambah takbiratul ihram dah berapa? 8. Jadi sebab tu kita senang fahamlah. Yang disunatkan 7 kali takbir, yang wajibnya sekali. Yang wajibnya satu depan, iaitu takbiratul ihram. Takbiratul ihram wajib 1, kemudian sunnahnya 7. Nak katakan berbezalah, 7 tambah 1, 8. Yang satu tu wajib, iaitu takbiratul ihram, 7 lagi sunnah. Itu berkaitan cara untuk kita lakukan. Persoalan yang seterusnya, macam mana kalau kita tengah solat? Ini soalan yang selalu ditanya juga berkaitan, kalau kita tengah solat, tiba-tiba imam dia terus baca Fatihah. Ketika itu imam terus baca Fatihah, adakah kita nak kena sujud sahwi ke tak dalam keadaan ini? Kita tak payah sujud sahwi. Sebab apa? Sebab kita katakan sujud sahwi itu berkaitan sunat ab'ad.
Adapun berkaitan takbir yang mana kita katakan 7 kali, 5 kali itu bukan sunnah ab'ad. Jadi dalam keadaan kes yang mana bila mana imam dia telah masuk surah Al-Fatihah dia lupa. Tak mustahil imam nak lupa sebab solat ni setahun 2 kali je lah buat. Ada yang mana mungkin kadang-kadang setahun sekali, ada setahun 2 kali. Maka dia akan lupa perbuatan ni. Sebab itulah kita sebelum raya kita kena ingatkan macam mana kaifiah solat, cara solat hari raya ni. Takut orang lupa. Jadi bagaimana persoalannya jika imam dia takbir 7 kali, lepas tu dia dah masuk Fatihah dah. Adakah kita ni pun nak kena takbir 7 kali belakang? Macam mana? Jawapannya disebutkan dalam kitab Al-Manhajul Qawim ataupun Al-Minhajul Qawim, kalau imam dia dah masuk Fatihah ketika itu, maka kita tidak bertakbir 7 kali dah. Kita follow imam. Sebab Nabi SAW kata, ju'ilal imam liyu'tamma bih. Dijadikan imam untuk diikuti. Sebab apa? Sebabnya Fatihah tu rukun solat. 7 kali itu merupakan sunnah. Bila mana dia telah masuk kepada rukun solat, maka dia teruskan. Dan kita pun mengikut imam. Itu yang pertama berkaitan hal tersebut. Jadi kesimpulannya, bila kita solat, kemudian imam dah masuk Al-Fatihah, kita kat belakang jangan gelabah. Kita kadang-kadang solat ni, contoh masa sekarang kita belajar, kita tahulah, tapi bila hadapi situasi mungkin berbeza. Contoh kita belajar teori, sekarang teori, tapi bila keadaan hari tersebut berlaku dan imam memang terlupa betul, dia memang terus baca Al-Fatihah, kita pun kat belakang, macam mana nak buat ni? Kita fikir 2-3 kali. Benda ni ibaratkan macam kita belajar tentang bab istikhlaf. Istikhlaf adalah bab yang kita sebutkan, kalau imam tu dia pengsan ke, ataupun contoh macam berlaku imam kena serang kan, ada orang serang imam ke, imam tu kita kadang-kadang tak ada, maka akan berlaku istikhlaf, iaitu orang di belakang akan ganti depan. Kita mungkin belajar teori sekarang, tapi kalau benda tu betul-betul berlaku, imam betul-betul pengsan, orang yang duduk belakang pun belum tentu dia pun akan nak buat macam mana ni, apa tindakan dia kena buat. Dia pun akan fikir, aku nak pergi depan ke orang sebelah pergi depan, dia akan duduk fikir macam tu. Sama juga macam keadaan bila mana contoh saf kosong. Saya pun pernah baru ni saya solat pun tarawih, saf kosong sebelah saya. Bukan kosong, maksudnya tengah solat tu dia orang keluar lah, dia keluar. Ataupun kita dah Allahu Akbar takbir, tiba-tiba orang ni dia pergi depan, ada kosong, saf depan kosong, baru bergerak kan. Maka saya pun penuhkan belah kanan, saya bergerak ke kanan. Bila saya bergerak ke kanan, kiri saya tu sampai habis kosong. Kosong, saya duduk tunggu orang kanan main belah kanan saya, main belah saya sikit. Dia tak main. Dia tak main tak apalah, dia tunggu orang belakang depan, dia pun tak datang. Jadi situasi ni macam mana kalau kita berlaku situasi ni? Kalau kita berlaku situasi ni, maksudnya contoh sebelah kanan kita kosong, kita pergi ke kanan. Jika dia ni tak main kanan, yang belakang main depan. Sebab saf kita ni kita kena tahu, khairus sufuf, saf yang terbaik, saf yang pertama yang depan. Tapi yang terbaik juga yang paling dekat dengan imam juga. Jadi kalau kita duduk belakang, hakikatnya kita perlu bersegera, kita kena berebut sebenarnya nak dekat dengan imam. Contoh kalau kita nampak saf depan kosong, yang dia tak bergerak, kita kat belakang ni kita pergilah depan. Sebab makin dekat kita dengan imam, makin banyaklah kelebihan kita akan dapat. Jadi sebab itulah kita jangan rasa segan, jangan rasa malu. Kadang-kadang kita bab saf ni kita rasa suka duduk belakang. Sebab itu tak pelik dalam masyarakat kita, selalunya benda ni waktu solat Jumaat ke apa-apa, main tunjuk depan. Orang ni suruh tunjuk lebih depan, orang ni tunjuk lebih depan, dua-dua suruh lebih depan. Hakikatnya kita lah lebih depan. Dia lain lah kalau duduk belakang betul-betul belakang imam. Kalau betul-betul belakang imam, memang kena bagi imam dua lah, ataupun bilal dan lain-lain yang memang ada ahliah berkelayakan. Belakang imam tu memang untuk orang yang mana untuk menggantikan. Maksudnya betul-betul belakang tu. Kalau saf pertama tapi dia tepi-tepi tu tak ada masalah. Ini kita kata belakang imam, biarlah, logik lah juga. Kalau kita suruh orang pergi depan, maksudnya kita suruh orang yang ada kelayakan. Kalau saf yang tepi-tepi tu, kita yang mana nak pergi depan, itu kita maaf. Kalau saf yang tepi-tepi tu, kita suruh orang yang pergi depan, makruh. Ulama mazhab Syafi'i mengatakan makruh. Sebab al-isar, maksudnya bila mana benda-benda yang mana al-isar bil qurbi makruh. Benda-benda yang mana untuk melibatkan kebaikan itu, kalau kita dahulukan orang lain, makruh, tak boleh. Taklah sampai haram. Contoh, saf pertama ada kosong, kita tunjuk orang lain di depan, makruh benda tersebut. Kita hakikat nak di depan. Yang kita katakan tadi, yang kita contoh kalau duduk belakang imam tu, betul-betul belakang imam, ialah kita bagi bilal ataupun kita bagi imam dua yang berkelayakan. Sebab memang ada hadis yang mana Nabi sebutkan orang-orang yang mana siapa yang duduk betul-betul belakang imam tu, orang yang berkelayakan. Ada riwayat Rasulullah menceritakan macam tu. Tapi kita saf pertama luas, kita pergilah depan, duduk sebelah dia tu, duduk sebelah imam dua tu, sebelah bilal, tak ada masalah. Jadi sebab itulah kita jangan kita takut nak duduk di saf yang pertama.
Kita kena rebut saf yang pertama. Itu sebab tu kita kena betulkan pemahaman kita tentang bab ini. Yang seterusnya berkaitan, kalau imam tadi kita katakan imam lupa baca, imam lupa takbir. Permasalahan kedua, imam takbir tak cukup. Imam takbir tak cukup. Kadang-kadang itulah terlupa juga. Sebab Allahu Akbar, dia pun kadang-kadang tersilap. Dia buat 6 kali, dia buat 5 kali je, ataupun dia buat 4 kali, tak kisahlah asalkan terkurang. Maka macam mana kita dalam keadaan ini? Adakah makmum kita nak tambah atau tidak? Dalam keadaan ini, bila mana imam terkurang, dia pun dah masuk Fatihah dah, kita makmum pun tak tambah. Itu permasalahan kedua. Saya sebut balik permasalahan kedua. Contoh nak kita tengok, imam dia takbir tak cukup, lepas tu dia baca Fatihah. Kita kalau dari makmum memang kita akan jumpa kesalahan imam. Sebab kita ni kalau solat memang kita akan jumpa kesalahan orang lain. Dalam keadaan ini kita katakan kita tak perlu tambah, kita ikut imam terus. Kalau imam dia terkurang dalam permasalahan ini. Okey, yang seterusnya, bila mana dalam keadaan imam itu yang mana dia sebut Allahu Akbar 7 kali tu ada gap. Gap itu kita janganlah terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tak, dia kena ada gap juga. Maksudnya bagi ruang sikit. Allahu Akbar, dia berhenti sekejap. Saktah, diam sekejap. Kemudian Allahu Akbar. Jangan terus Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita kat belakang termengah-engah nak ikut. Jadi sebab itulah kita ada gap sikit. Bila sebut Allahu Akbar, ada gap sikit. Subhanallah, kadar itu ataupun lebih sikit. Kemudian Allahu Akbar yang kedua. Sampailah 7 kali untuk rakaat yang pertama. Rakaat yang kedua berapa kali untuk kita lakukan? 5 kali. Rakaat yang kedua adalah 5 kali kita lakukan takbir. Yang mana yang kita lakukan? Takbir 5 kali itu tak termasuk takbir untuk yang masuk takbir intiqalat ni, tak termasuk. Takbir intiqalat, takbir pemindahan. Contoh, kita bangun sujud, Allahu Akbar, tak angkat tangan lah ketika takbir tu. Maksudnya Allahu Akbar. Ketika itu takbir intiqalat, perubahan tu Allahu Akbar tak termasuk 5 itu. Kalau termasuk berapa jadi dia? Ya, jadi 6 lah kalau termasuk. Jadi kita katakan sunnah yang 5 kali itu untuk rakaat kedua tak termasuk takbir intiqalat. Kalau termasuk dia jadi 6. Itu cara untuk kita mudah faham. Dan kita katakan hukum hakam dia rakaat kedua dan yang pertama tadi samalah hukum hakam berkaitan permasalahan yang kita sebutkan tadi. Lebih kurang sama saja permasalahan berkaitan bab tersebut. Seterusnya kita tengok pula dalil-dalil yang mana berkaitan perkara yang mana kita sebutkan tadi. Seterusnya itu bab solat raya ni, dia ada qabliyah ba'diyah tak? Kalau kita tengok solat raya ni, dia kita sebutkan tadi ada ulama mewajibkan, ulama mazhab lain yang mewajibkan, ada kata fardu kifayah. Ulama mazhab Syafi'i kata sunnah muakkadah. Persoalannya, ada ba'diyah dan qabliyah tak solat ni? Jawapan dia, perkara ini ada disebutkan bahwasanya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja yauma adha, iaitu Nabi SAW keluar untuk solat pada solat hari raya Idul Adha dan juga au fitri ataupun solat hari raya Idul Fitri. Rasulullah keluar untuk solat Aidain, 2 solat raya ni. Kemudian Rasulullah pun menunaikan solat 2 rakaat. Maksud solat raya lah, solat raya 2 rakaat. Setelah itu Rasulullah tidak menunaikan solat qabliyah dan juga ba'diyah. Tak ada. Jadi dalam riwayat ini Rasulullah solat sunat 2 rakaat, iaitu solat raya, tetapi Rasulullah tak solat qabliyah dan ba'diyah, tak ada. Cuma kita kena ingat, adakah ada atau tidak solat tahiyatul masjid ketika ini? Dalam hadis ni kita dapat dengar isyarat Rasulullah tak solat qablaha, sebelum solat itu Rasulullah tak solat, ba'daha, setelah itu pun Rasulullah tak solat. Maksudnya Rasulullah hanya solat rakaatain, solat raya. Sebelum tu tak ada 2 rakaat, lepas tu tak ada 2 rakaat. Kita kena ingat Rasulullah solat ni di mana? Musalla, bukan di masjid. Kalau kita solat kat masjid, adalah tahiyatul masjid. Qabliyah ba'diyah tak ada. Tapi yang ada tahiyatul masjid. Jadi sebab tu kalau kita pergi solat raya, kita pergi kat masjid ke, surau mana-mana ke, kita solat tahiyatul masjid dahulu. Itu. Habis hadis ni disebutkan bahawa Rasulullah tak solat pun qablaha wala ba'daha. Tak solat sebelum solat raya, Rasulullah tak solat 2 rakaat. Lepas solat raya, Rasulullah tak solat 2 rakaat. Itu Rasulullah solat di musalla, bukan Rasulullah solat di masjid. Kita kena ingat, sebab tu kita kena baca hadis ni, kita kena tengok latar dia bagaimana. Kerana Rasulullah solat di musalla, bukan di masjid. Jadi kita yang di Malaysia sekarang ni, majoriti tempat solat di masjid, kita solatlah tahiyatul masjid dahulu 2 rakaat. Itu kita lakukan dahulu yang semikian rupa.
Yang seterusnya, untuk solat raya ni ada iqamah dan azan ataupun tidak? Jawapannya adalah untuk solat raya ni kita katakan tidak ada azan dan tidak ada iqamah. Tidak ada azan dan tidak ada iqamah, dan ini disebutkan oleh para sahabat, yang mana para sahabat mengatakan salaitu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah solat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak kali dah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam solat bi ghairi azan wala iqamah. Rasulullah solat raya ni bi ghairi azan, tanpa azan, tanpa iqamah. Jadi baginda dan para sahabat melakukan perkara ini, mereka tidak menambah azan dan iqamah ketika mana melakukan solat sunat ini. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan saya memberi sedikit sepatah dua kata ni untuk memaklum kepada tuan-tuan yang kami merupakan media yang merakam kuliah-kuliah asatizah sunnah di Ipoh Perak terutamanya, dan kami lebih mengharap kepada bantuan dari segi infak bulanan bagi tujuan gerak kerja lah. Antaranya kita nak servis kita punya barang-barang peralatan, equipment, kemudian membayar gaji kita designer dan juga internet bulanan. Samping itu kita ada buat daurah-daurah ilmiah, dan daurah ni pula kita bagi percuma saja. Makan kita bagi, kemudian kita bagi buku daurah. Kita sasarkan daurah ni bulanan lah. Sebab itu pada poster kami ada beritahu yang kita minta infak ni antara tujuan lain adalah untuk daurah bulanan juga, selain daripada gerak kerja lah, insya-Allah. Dan pada tuan-tuan yang nak infak ke akaun di bawah ni, akaun di bawah ni adalah akaun pertubuhan ya, Pertubuhan Kebajikan Mishkah Kinta Perak. Di situ kami akan gunakan duitnya untuk gerak kerja, daurah-daurah ilmiah yang percuma. Kita tak ada yuran ke apa, tak ada. Ya, semua percuma je kita bagi, insya-Allah. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.